神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ya Bapak, kami percaya Tuhan
Bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, berkat kelimpahan, kemakmuran, keamanan Tuhan, Kau selalu ada bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, untuk Presiden kami Tuhan, Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Kami percaya setiap keputusan, kebijakan Tuhan adalah tuntunan daripada Engkau. Kami tidak mau melihat Tuhan, rakyat kami disengsarakan Tuhan. Tapi kami mau lihat rakyat kami diberkati melimpah Tuhan. Kami berdoa perekonomian bangsa kami mampu keluar Tuhan daripada krisis hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan Pak Niko dan gembala CK7 kami Tuhan Dr. Yanto Tuhan. Terus Tuhan berkat-Mu, berkat kesehatan, kekuatan Tuhan. Hikmat marifat Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau turun Tuhan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besarnya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melayani, melangkah Tuhan. Ada Engkau, ada Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi. Yang membawa setiap umat-Mu keluar menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan di CK7 ya Tuhan. Tuhan jadikan Tuhan generasi ini generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang sungguh-sungguh Tuhan di hadapan Engkau. Fokus Tuhan akan Engkau Tuhan. Di tengah goncangan Tuhan, setiap tantangan hari-hari ini Tuhan. Biarlah generasi-Mu keluar Tuhan. Jadi pemenang Tuhan. Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk jadi terang, jadi garam Tuhan bagi teman-teman mereka. Di tempat kerja mereka, di sekolah, di kampus-kampus Tuhan. Biarlah generasi ini boleh dibangkitkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan. Amin. Amin. 荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚！大家平安，平安 ，Shalom，Shalom！真的很高兴可以见到大家。来，有请大家跟你旁边的人说，耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下，哈利路亚！耶！我们一起来唱这首歌，神的喜乐在我们心里。 江河涌流入我的心，葡萄新出的喜乐，如今满溢我的心。
心在你的这一种，相逢你我的真身，在这喜乐爱河中，唯有主将无限平安喜乐充满我的心。现在赞美，我与主随波相流，安喜乐在主怀里。哈利路亚，哈利路亚！有没有喜乐？阿门，阿门！来，我们一起来拍手，一起来歌颂我们这歌。我们一起来拍手，再唱。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不输这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我自拥有万有的力，有耶稣在我里面活出，我勇敢站立。一起来拍手！
基督里，在你里面满有平安。生命的泉源，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切还有能力。我不住在世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的，比世上一切还有能力。我不住在世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。主在我里面，没有惧怕，真神作地。有主在我里面，没有惧怕，得胜有余。有主在我里面，没有惧怕，真神作地。有主在我里面，没有惧怕，得胜有余。在我里面的，比世上一切还有能力。我不输这世界，我靠举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的，比世上一切还有能力。我不输这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇。耶稣在我里面活着，我勇。耶稣在我里面活着，我勇站立。站立，站立。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。大家请坐。那现在，来，我们要认识一下。今天呢，有没有第一次来到我们的教会？有没有？可以举手吗？Yang pertama kali hadir ke ibadah Mandarin ada? Boleh angkat tangannya. 有没有？哦，没有了，好像没有，好像没有，都是真心的朋友们。好的，好的，现在我们要准备我们的奉献。来，如果你们需要信奉，你们可以把你的手提高。Yang butuh amplop persembahan boleh angkat tangannya. 都准备了吗？好的，来，我请大家可以站起来，我们要一起来祷告。来，我们一起来奉献祷告。我们一起来念：1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门，阿门。大家请坐，可以大家乐意奉献，我们一起来听我们今天的报告。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Sehubungan dengan libur National Islamic New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study online
doa fajar, serta kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Selasa 16 Juni 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 17 Juni 2026. Menara doa 24 jam, wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk kul gabungan menara servis diadakan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Terpujilah Tuhan Yesus, ya Yesus, amin, di atas pujian. Cancer Ministry present In His Presence, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Pastor Tilio Lopman. Bertempat di Integrity Convention Center, Emerald Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selalu ada luka kehidupan yang disimpan terlalu lama dalam diam, dengan masa lalu yang kelam, penuh penyesalan, kehilangan dan air mata. Setiap langkah yang kita jalani terasa berat, ada trauma yang selalu menghantui, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Akan tetapi, di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita bangkit, mengampuni, dan memulai kembali sehingga kita berjalan dalam pengharapan yang baru bersama Tuhan. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dari masa lalu bersama Dia di ibadah WOI pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Shadow of the Past, keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terangnya, bersama Pastor Iliana Widodo. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
虽然有神，虽然有神，我为跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用力之爱紧紧的拥抱，我赞美你宝贵奇妙的爱。赞美先献上，唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的舍救，守护着这宝，你是我珍贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的施救，守护着这宝，你是我珍贵的主。来，请大家站起来，我们一起来赞美。你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的舍救，守护着这宝，你是我珍贵的主，唯有你配得
主冠冕所有能力权柄的名，在呼唤名之上，你名高过穹苍的名，何等伟大的名，在呼唤名之上，所有把这冠冕所有能力权柄的名，在呼唤名之上的名，何等伟大的名，在呼唤名之上，安慰所有。所有，所有能力权柄的名，在呼唤名之上，从天上呼喊，圣洁，万口要敬拜，圣洁，我们高举你。
献上，神儿你歌唱，全地都君王，你永不改变，圣洁到永远。来花一堂，我们一起来敬拜他，唯有他圣洁，从天上呼喊，万口有敬拜，我们高举你，圣洁到永远，神儿你歌唱，圣洁，为你的君王，圣洁，你永不改变，圣洁，圣洁到永远。圣洁，圣洁，圣洁，我们高举你，圣洁，圣洁到永远，神儿你来歌唱。你永不改变，圣洁，圣洁到永远，从天上呼喊，万口有敬拜，圣洁，我们高举你，圣洁，圣洁到永远，神儿你歌唱，圣洁，包括我们继续全地的都双手，君王。让我们全心的来敬拜。今天早上，我们的耶稣是他配得赞美的， Karena Tuhan Yesus kita layak disembah. 我们的耶稣是配得我们敬拜的神。 Tuhan Yesus kita layak kita 今天早上，让我们来高举他， Pagi ini biar kita tinggikan Dia. 我们一起来宣告圣洁的主， Kita sama-sama deklarasikan 你配 Tuhan 得 yang 的， kudus, Engkau layak, 你配得的。 Engkau layak. 圣洁，我们高举你，圣洁，圣洁到永远。神儿你歌唱，圣洁，全地都敬望。圣洁，你永不改变。圣洁，圣洁到永远。让我们把荣耀的掌声 Kita 归给 kembalikan 他， hormat, kemuliaan, pujian 让我们 baginya. 拍掌的归给他耶 Kita 稣。 bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. 是的，耶稣你配得的， Benar Tuhan Yesus kau layak. 耶稣你配得的， Tuhan kau layak. 耶稣我们给你一切的荣耀， Tuhan Yesus kami kembalikan segala kemuliaan. 我们给你一切的赞美。 Kami berikan segala pujian
pujian. 你是配得我们赞美的神， Engkau layak kami sembah. 你是配得我们敬拜的神。 Engkau layak kami puji-puji. 今天我们能够来到你的施恩宝座前， Hari ini kami boleh datang ke hadapan tahta karuniamu. 能够赞美你，能够敬拜你， Kami bisa memuji menyembahmu. 是我们的福分， Itu adalah anugerah bagi 是 kami. 我们的荣幸。 Itu adalah kehormatan bagi 今 kami. 天早上， Pagi ini 我们谦卑的再次的来到你的面 dengan 前， rendah hati kembali kami datang ke hadapanmu. 祈求施恩我们每一个人， Tuhan kiranya berbelas kasih kepada kami semua. 恩待我们每一个人。 Pimpin kami semua. 我们感谢赞 Kami 美你， mengucap syukur Tuhan. 祝福我们今天早上的话语， Tuhan memberkati buat firman-Mu pagi hari 让 ini. 今天的话语能够落在好的土里，能够开花，能够结果。 Biar firman ini boleh jatuh ke tanah hati yang baik, boleh bertumbuh dan berbuah. 也借着今天的话语 Dan melalui firman-Mu, 来感动、安慰我们每一个人。 boleh menyentuh, boleh menghibur setiap 我 kami. 们谢谢你， Kami mengucap syukur Tuhan. 平安、喜乐、爱戴 Damai sejahtera, sukacita, kasih 都 karunia 临到我们每一个人。 penuhi setiap kami. 我们感谢， Kami mengucap syukur Tuhan. 听我们的祷告， Kau mendengar doa kami. 奉耶稣的名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. 阿门。在你还 Amin. 没有坐下之前，你 Sebelum 告诉 duduk， 你前后 kasih tahu 左右的弟兄姐妹 Kiri 说， kanan depan belakang. 很高兴今天早上见到你。 Sukacita bertemu denganmu pagi ini. 阿门， Amin. 阿门。弟兄姐妹，请坐。 Silakan duduk. 感谢赞美神， Puji Tuhan. 给我们这美好的一天， Sudah berikan kita hari yang begitu indah. 能够来到神的施恩宝座前来赞美、来敬拜他。 Bisa datang ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Bisa memuji, menyembah Tuhan. 我再次的要谢谢教会的领袖， Sekali lagi mau berterima kasih kepada pemimpin gereja. 给我这个机会能够回到你们中间来分享神的话语。 Berikan kesempatan ini saya kembali boleh membagikan firman Tuhan kepada saudara. 今天早上呢，我要跟大家分享的主题是从权柄到毒蛇。 Pagi ini topik yang akan saya bagikan adalah dari tongkat kuasa hingga ular beracun. 从权杖到毒蛇， Dari tongkat kuasa hingga ular 主要 beracun. 是讲到交托的神学。 Ini khususnya berbicara mengenai teologi berserah. 我们先从一段的经文我们来看。 Kita lihat dari sebuah ayat. 那这一段的经文出于在这个出埃及记第4章。 Ayat ini dari Keluaran pasal yang keempat. 那这里是讲到当时候神呼召摩西，要摩西带领以色列人出埃及。 Ini berkisah tentang Tuhan memanggil Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. 可是当时候的这一个法老呢，他心里刚硬，不愿意顺从神的话语。 Tapi pada saat itu Firaun berkeras hati, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. 那神就委托了摩西，神的仆人呢，来成就这些事，要成就这些事情。 Kemudian Tuhan memanggil hambanya yakni Musa untuk menyelesaikan tugas ini. 可是当时候，当摩西被呼召的时候呢，他看到他自己感觉到这一个所谓的无能。 Tapi ketika dia dipanggil, Musa merasa dia melihat dirinya, dia merasa dia tidak mampu. 他觉得这一个的任务是非常大， Dia merasa tugas ini sangat besar. 他觉得这一个工作是很难去做成的， Dia merasa pekerjaan ini sulit diselesaikan. 因为他认识谁是法老。 Karena dia tahu Firaun itu siapa. 简单的说，他不认识他所信的神是谁。 Dengan kata lain, dia nggak kenal Tuhan yang dia sembah itu siapa. 那么，为了要证明神的大能， Demi untuk membuktikan kebesaran Tuhan, 为了要证明摩西能够做成这件事情， demi untuk membuktikan bahwa Musa akan dimampukan menyelesaikan pekerjaan 首 ini, 先神就让摩西经历神迹。 pertama-tama Tuhan izinkan Musa alami mujizat. 很多时候，我们信耶稣的人， Ada banyak kala kita orang-orang yang percaya 不 Tuhan 管 Yesus, 今天你信了多少年， tidak peduli sudah berapa tahun kita percaya Tuhan. 很多时候呢，我们要看到神迹的时候，我们才相信。 Ada banyak kala kita tuh pengen lihat mujizat dulu baru percaya. 我再说，虽然你信主了一段时间， Saya mau katakan walaupun kita sudah beberapa waktu percaya Tuhan, 虽然你曾经经历过神迹了，
mungkin sudah pernah mengalami mujizat. 很多时候，当你想要看到事情成就，很多时候你也想要先让，就是求神来行神迹先。 Seringkali justru ketika ingin menyelesaikan sesuatu, pengennya lihat Tuhan kerjakan mujizat dulu. 很多时候，简单的说，很多时候我们都会说：“神，你先做，我就信。” Seringkali dengan kata lain ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kerjain dulu deh, habis itu saya baru percaya. 所以今天我们要从摩西的身上来学习这宝贵的功课。 Jadi kita mau belajar dari hidup Musa untuk mempelajari pelajaran berharga ini. 这个学习不关乎年纪。 Pelajaran ini tidak melihat usia. 我们古人有一句话说：“活到老，学到老。” Ada pepatah kuno yang mengatakan kita hidup sampai kapanpun kita belajar 弟兄姐 sampai 妹， kapanpun. 什么时候我们不用学了？ Kapan kita nggak perlu belajar lagi? 当你进去这个三层气的时候，你就不用学了。 Ketika kita masuk dalam ukuran 3x7, kita nggak perlu lagi belajar. 懂得什么叫三层气吗？ Apa yang dimaksud dengan 3x7? 当你入土为安的时候，你就不用学了。 Ketika saudara masuk ke dalam tanah dan tenang di situ, saudara nggak perlu lagi belajar. 那个时候就卸了地上一切的劳苦了。 Saat itu kita sudah melepaskan segala susah payah di dunia ini. 那如果今天你还活在这个地上， Tapi hari ini ketika kita masih hidup di bumi, 你还是要从神的话语里来学习， kita harus terus belajar dari firman 因为 Tuhan. 上帝期待你跟我今天是越活得越好。 Karena Tuhan mengharapkan setiap kita, semakin kita hidup, semakin kita membaik. 拜神的目的是为了什么？ Menyembah Tuhan, apa tujuan menyembah Tuhan? 拜神的目的不是住洋房大一点， Tujuan menyembah Tuhan bukan untuk tinggal di rumah yang lebih besar. 信神拜神的目的不是车开的大一点， Percaya kepada Tuhan bukan untuk dapat mobil yang lebih besar. 拜神的目的就是要平安。 Tujuan menyembah Tuhan adalah beroleh damai sejahtera. 阿门。 Amin. 那这平安是讲到什么呢？ Lalu apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? 那平安就是讲活得好啊。 Damai sejahtera itu berarti kita hidup dengan baik. 所以，请问你隔壁的人，你活得好不好？ Coba tanya kiri kananmu, kamu hidupmu baik gak? 好吗？ Baik? 不嫉妒好。 感谢主. 那活得不好的话呢，神学就要看看一下了。 Ya, kalau hidupnya tidak baik maka Tuhan perlu lihat ya. 那摩西呢，当时候神呼召他的时候，他胆怯。 Saat itu ketika Tuhan memanggil Musa, Musanya takut. 他说：“我怎么能够做这件事情呢？ Musa bilang, gimana mungkin saya melakukan hal ini? 不只是法老不可以，不允许， Gak cuma si Firaun ini yang gak akan mengizinkan. 以色列的百姓都不会信我。 Bahkan bangsa Israel pun gak akan percaya sama saya. 所以摩西呢，他就曾经跟神说：神啊，我是一个错口笨舌的人。” Dia bahkan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini tidak pandai berkata-kata. 如果神今天能够用一位错口笨舌的人， Kalau hari ini Tuhan bisa pakai seseorang yang tidak pandai berkata-kata, 今天我们有救了， maka kita sudah, maksudnya ada pertolongan buat 今 kita. 天我们有希望了， Ada harapan buat kita. 因为我们这里所有的人都不像摩西错口笨舌。 Karena tidak satupun di antara kita yang seperti Musa ya, nggak pintar ngomong. 阿门。 Amin. 会讲话吗？ Bisa ngomong saudara? 会讲话吗？ Bisa ngomong saudara? 我告诉你，你要看人怎么讲话，你去菜市场 Kalau saudara pengen tahu orang bagaimana bicara, saudara ke pasar deh. 你看菜市场的姐妹们多会讲话， Coba kita lihat ibu-ibu yang di pasar, pinter banget ngomong. 从早上可以讲到中午啊。 Karena dari pagi bisa ngobrol sampai siang. 从讲到天上的，讲到地上的。 Berbicara tentang yang di langit sampai yang di bumi. 阿门。所以我们都是会讲话的。 Jadi kita ini orang-orang yang memang pintar 我们 ngomong. 比摩西更好， Kita lebih baik dari Musa. 所以今天我们要学习。 Jadi kita mau belajar hari ini. 所以当时候神就问摩西：“你手上有什么 Sebab itu saat itu Tuhan tanya sama Musa, di tanganmu ada apa? 摩西回答说：“我手上有一支杖。 Lalu Musa menjawab, nih ada tongkat di tangan saya.
神就说，把你的手上那一个杖丢在地上来。 Lalu Tuhan katakan lemparkan tongkatmu ke tanah. 当摩西把这个杖丢在地上的时候，那一只杖突然间就变成一条蛇。 Ketika Musa melemparkan tongkatnya ke tanah, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. 哇，摩西看到的时候都吓到， Ketika Musa melihat dia kaget. 然后神就告诉摩西， Lalu Tuhan memberitahukan Musa, 这一个就是证明你有神的同在。 ini membuktikan penyertaan Tuhan. 弟兄姐妹，今天早上我要问你， Saudara-saudari, pagi ini saya mau tanya sama 今天 saudara. 早上我们要思考一个问题： Pagi ini kita mau memikirkan satu hal. 你的手上有什么？ Di tanganmu ada apa? 你的手上今天抓着是什么？ Di tanganmu hari ini menggenggam apa? 如果今天你手上抓着的是一支杖的话， Kalau di tanganmu hari ini adalah sebuah tongkat, 那只不过是没有什么了不起，一支杖。 biasa aja ya, kan cuma tongkat. 如果你今天愿意放下， Tapi ketika hari ini kau rela lepaskan, 如果你愿意从你手上的东西放给神， jika engkau berani melepaskan apa yang ada di tanganmu itu kepada 今 Tuhan, 天你愿意把你手中的这一个所谓的才华、才干、希望放给神的话， ketika saudara rela melepaskan apa yang ada di tanganmu, baik itu yang kemampuanmu, skillmu itu semua diserahkan kepada Tuhan, 那这一个才华、才干、能力能够为神什么大大行神迹。 maka kemampuan, talenta, bakat dan sebagainya itu dapat dipakai Tuhan untuk membuat mujizat. 所以从这一个今天的信息的里面呢，神要透过3个方面呢，让我们在生活上呢有很好的学习。 Sebab itu melalui firman Tuhan pagi ini, dalam hidup ini Tuhan ingin kita belajar 3 hal. 那我们现在活在一个非常动荡的时代 Saat ini kita hidup di dunia yang sangat bergoncang. 啊，现在印尼盾换美金是17000多，差不多18000了哈。 Sekarang rupiah dengan US sekitar 17.800-an, hampir 马币差不 18.000. 多1对4了哈。 Kalau untuk ringgit sudah hampir 1:4. 所以我马来西亚人来印尼现在很好花。 Jadi kalau kita orang Malaysia datang ke Indonesia, enak ya untuk 你 belanja. 去马来西亚就很贵了。 Jadi kalau saudara ke Malaysia akan merasa mahal. 那所以呢，很多时候呢，我们看到的是我们手上所谓抓住的那一点点。 Sebab itu seringkali yang kita lihat itu di tangan kita, yang kita genggam di tangan kita yang cuma sedikit. 我们看的现在呢，就是我们眼前的今天我们所看的东西。 Yang kita lihat tuh hanya yang ada di depan mata kita. 那我们现在看的我们的国家的到底稳定不稳定？ Saat ini yang kita lihat, negara kita sebenarnya aman gak sih? 我们现在看的是我手上掌握了什么样的资源。 Seringkali yang kita lihat di tangan saya ada sumber 所 apa 以我 ya? 们今天的生活都是看什么？眼前。 Sebab itu hidup kita cuma melihat apa yang ada di depan kita. 而且我们更糟糕的是，我们只是紧紧抓住我们眼前所看到的东西而已。 Dan paling parahnya itu kita cuma menggenggam erat-erat apa yang di depan mata kita 或 doang. 者你在看这，只是看着你的高薪， Atau mungkin yang saudara lihat cuma gaji tinggi di tangan 或者 kita. 你是看着只是你的才华。 Atau mungkin saudara kita cuma melihat bakat talenta 那 kita. 我告诉你弟兄姐妹，这些东西我不是说不重要， Saudara-saudara bukan maksudnya hal-hal ini nggak penting. 可是我要告诉你，更重要的不是掌握在你的手上， Tapi saya mau kasih tahu yang lebih penting itu bukan yang digenggam tangan 你的 kita. 安全感不是来自于你今天有多少钱。 Rasa amanmu tidak didirikan pada berapa uang yang kau miliki saat 你 ini. 的安全感不是来自你今天睡的床有多少钱， Rasa amanmu bukan terletak pada ranjang yang kau tidur itu berapa mahalnya. 今天你的安全感不是你有多少位儿女， Rasa amanmu itu bukan terletak pada berapa banyak yang sudah kau beri pada 因为有 anak-anakmu. 很多的长辈们 Karena ada banyak orang-orang tua 都有这样子的思维， punya pemikiran seperti itu. 养儿防老，
maksudnya membesarkan anak untuk menjaga hari tua. 就是养多的儿子，为了下一次好一点点。 Makin banyak anak yang dibesarkan itu demi hari tua kita lebih baik gitu. 我要告诉在座的长辈们， Saya mau beritahu buat orang 你 tua yang 如 duduk 果 di 今 sini. 天不让你的后代敬畏神的话， Jika engkau tidak mengajarkan keturunanmu untuk takut akan Tuhan, 那我要告诉你一个很可悲的事情，那我告诉你，家庭也不会好到哪里去。 saya akan beritahukan hal yang memilukan bahwa rumah tanggamu nggak akan 所以我 kemana-mana, 们的 nggak akan 掌 baik. 握不是在手上的东西， Jadi yang kita pegang, kita genggam itu bukan yang ada di tangan kita ini. 所以第一点我们要看，我们要学习的就是你的危险的依赖是什么。 Jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah yang kita andalkan itu apa. 你知道吗？有很多时候我在说，你手上有的东西，那不一定是你的。 Saya mau beritahukan apa yang saudara pegang di tangan saudara itu juga belum tentu milik saudara. 所以呢，我祷告说，今天让你学习能够从杖变到蛇。 Jadi saya mau saudara belajar pagi hari ini bagaimana dari tongkat dijadikan ular. 那上帝问摩西 Ketika Tuhan tanya sama Musa, 你手里是什么？ apakah yang di tanganmu itu? 摩西回答说是杖。 Musa menjawab tongkat. 这个杖是什么东西呢？ Apa sih tongkat itu? 当时候摩西拿的这个杖是什么东西呢？ Yang saat itu di tangan Musa, tongkat itu apa sih? 那一支杖只不过是一个牧羊的工具， Sebenarnya tongkat itu hanyalah alat penggembalaan. 是一个生命的保障、生存的保障。 Itu sebuah garansi jaminan hidup. 对摩西来说，他的手上的那一个杖是他在旷野的一个依靠。 Bagi Musa, tongkatnya itu adalah andalan dia di padang gurun. 可是当时候上帝就告诉摩西说 Tapi saat itu Tuhan beritahu Musa, 把你手上的那支杖丢掉去， tuh tongkat di tanganmu, lempar. 削尖这个杖就变成蛇了。 Nah tiba-tiba tongkat itu jadi ular. 这个不是只是单单一个物理上的神迹而已， Ini bukan hanya sebuah mujizat ya, 这个是关乎一个本质。 tapi lebih merupakan sebuah perspektif. 那在我们在属灵界的智慧来说呢，杖呢，它象征是一个天然的依靠。 Dalam dunia rohani kita menyebut tongkat itu adalah andalan yang alami, yang 比 natural. 如说金钱啦、权力啦，或者是能力。 Misalnya uang, kuasa, kemampuan. 可是你知道吗？这些的东西背后呢，都是隐藏什么呢？撒旦的权势。 Tapi saudara tahu di balik semua ini, apa yang tersembunyi di balik itu yaitu kuasa iblis, kuasa 我告 setan. 诉你，有一些人为了钱， Karena ada beberapa orang yang demi uang 可以出卖自己的； bisa maksudnya kayak menjual harga diri 有一 sendiri. 些人为了要权力， Ada yang demi kuasa 可以不择手段的； itu bisa menghalalkan segala cara. 有一些为了要上位， Ada yang demi kedudukan tinggi. 他可以牺牲他的亲情跟爱情的。 Dia bisa membuang segala maksudnya menelantarkan family keluarganya atau cintanya. 我们从摩西的一生， Dalam kehidupan Musa, 那我们来看摩西，他是原先他是一个希伯来人来的 pertama-tama dia adalah seorang Ibrani. 那他是神，他为什么会跑到旷野去呢？ Kenapa dia bisa sampai ke padang gurun? 他因为当时候年轻，血气方刚。 Jadi waktu itu dia masih muda nih, masih emosional. 当时候的40年，第一个的40年呢，他受的都是高等教育来的。 40 tahun pertamanya dia itu mengalami pendidikan tinggi. 他住在埃及， Dia tinggal di Mesir 他因为被埃及的公主收养， karena dia dipelihara oleh putri Mesir. 那他是住在皇宫里头， Dia tinggal di istana. 他有钱有势有力， Dia punya uang, dia punya kuasa, dia punya kehebatan. 显示他的这一个所谓的人生的顶峰啊。 Nah itu menunjukkan puncaknya kehidupan manusia ya.
那他的一生当时候呢，都是靠着什么外表 Seluruh kehidupannya mengandalkan permukaan atau tampilan. 啊？你没有见到有一些当你看到有一些成功的人走到你身边的时候，你会跟他鞠躬的。 Ya, mungkin ketika saudara melihat seorang yang sukses ya berjalan depan saudara, saudara mungkin akan memberi hormat. 哦，有一些人呢，他们穿到哇很 class 啊，很 modern 的时候，哦，你就觉得这一个人呢，一定是非常成功的人呢。 Ketika seseorang mengenakan wah, mungkin pakaian yang berkelas gitu ya, yang bagus, saudara mungkin akan mengatakan, oh dia orang yang sukses. 弟兄姐妹，你知道吗？有今天呢，很多你要知道，今天的社会呢，很多是靠外表而生活的。 Tahukah saudara di situasi sekarang ini banyak orang yang mengandalkan penampilannya dalam menjalani hidup. 哦，看起来就好像外表看起来就好像支撑生活的一个权柄。 Tampilan itu seakan-akan sebuah penopang buat 可 kehidupan. 是本质是什么呢？ Tapi apa yang sesungguhnya mendasar? 里面是空到完的 Di dalamnya itu ternyata kosong. 啊，只是要活给人看而已的 Itu cuma tampilan buat orang aja. 啊。那摩西的前面40年就是这样子的。 Nah itulah kehidupan Musa 40 tahun pertamanya. 那当时候他就是因为血气方刚，为了要跟希伯来人出去， Nah saat itu dia masih emosian demi mau membela orang Ibrani. 那他就打死了埃及人 Dia membunuh seorang Mesir. 啊。他打死了埃及人的时候，他就开始逃亡，就是过着一个逃亡的生活了。 Nah setelah dibunuh orang Mesir itu mulailah dia menjalani kehidupan pengembaraan. Kabur kan dia harus lari. 跑到哪里去？ Lari kemana? 跑到旷野去。 Larinya sampai ke padang gurun. 旷野是什么？ Apa itu padang gurun? 什么都没有 Gak ada apa-apa. 啊！我去以色列的时候， Ketika saya pergi ke Israel, 哦，我以前我读圣经的时候， ketika saya baca Alkitab, 我觉得以色列人动不动就买烟，动不动就买烟。 saya merasa ini orang Israel dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit marah-marah. 我说神这么靠近他们，还要再买烟。 Saya bilang Tuhan ini deket banget sama mereka, masih aja bersungut-sungut. 我是24岁的时候才认识耶稣。 Saya kenal Tuhan baru usia 24 tahun. 我说我信了耶稣，而且是如果不是以色列人，我都没有机会信耶稣。 Saya bilang saya kan percaya Tuhan Yesus. Kalau bukan karena orang Israel, saya juga nggak mungkin bisa percaya Tuhan 如果 Yesus. 不是以色列人呢，拒绝上帝，我都没有机会认识上帝的。 Jika bukan karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan, saya nggak punya kesempatan untuk bisa kenal Tuhan. 所以有一次去了以色列， Suatu kali saya berkesempatan untuk mengunjungi 我 Israel. 要体验什么叫旷野。 Saya mau alami apa namanya padang gurun. 哎，真的哦，那个我们的这一个我们的这个巴士司机啊，就好像有懂得我在想什么的、哦， Kayaknya itu supir bus ngerti apa yang di pikiran 他就 saya. 带我们到一个旅游景点。 Dia bawa kita ke sebuah lokasi. 他说：“等下呢，我就会在山下那一边呢等你们。 Dia bilang nanti saya akan tunggu di bawah di kaki gunung 啊， ya. 然后你们从山上呢就经过旷野呢，去到那个巴士那一边。 Jadi kalian dari atas gunung ketika turun ke bawah akan melewati padang gurun. 啊，那个旷野只是那一短路而已啊。 Maksudnya padang gurun tuh sebenarnya cuma ya sedikit aja lah setapak. 当时候我们在那个旅游点的时候是在早上， Jadi ketika kami ke lokasi itu pagi hari. 那中午过后我们要走去巴士那一边了。 Nah mulai memasuki siang kita mau jalan nih menuju ke bus. 哇，以色列的天气哦，是早上跟中午是相差很大的哦。 Jadi cuaca di Israel pagi sama siang itu beda jauh. 哦，早上18度哦， Pagi 18 derajat, 哇，冷冷凉凉很爽哦。 jadi adem-adem, enak. 哦，然后到中午的时候30度了哦， Tapi sampai siang tuh 30 derajat. 太阳出来了哦， Oh mataharinya sudah keluar. 开始热了哦。 Mulai panas. 我们是马来西亚、印度尼西亚人， Kita kan orang Malaysia, orang Indonesia. 时常很多国外的人问我们，马来西亚、印度尼西亚有没有四季？ Banyak orang yang nanya sama kita, orang Malaysia, orang Indonesia punya 4 musim nggak? 我说你们那边有四季，我们这边也有四季。 Kita bilang di sana 4 musim, di sini kita juga 4你们 musim. 有春夏秋冬，
Kalian punya musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. 我说我们的也有 Kita punya. 啊，很多人就给我讲到懵掉去了。 Ketika saya ngomong gini orang bingung dah. 他说你们国家的四季是什么？ Jadi apa 4 musim kalian? 我们的是热、很热、非常热、超级热。 Kalau kita musimnya panas sangat panas banget banget gitu. 啊，印度尼西亚也不是这样子的，对不对？ Kan Indonesia gitu 我 juga 在我们 kan. 那边38度的 Karena saya bilang di sana kita tuh 38 derajat. 哦，所以我说我们那边也有四季。 Jadi saya bilang bahwa kami juga punya 4 musim. 很多时候我们这些马来西亚、印度尼西亚人出国呢，都是要享受那边的冷天气。 Seringkali kita nih orang Malaysia, orang Indonesia kalau keluar negeri kan pengennya ngalamin dinginnya musim-musim di luar 所以 sana. 那个中午的时候，我们要走路去这个经过旷野，去到巴士上巴士。 Jadi siang hari kita mau jalan kaki nih, mau melewati si padang gurun supaya nyampe ke bus kan. 那一个旷野，它是寸草不生的地方。 Padang gurun itu tidak ada, maksudnya sedikit rumput pun. 那我们穿这样子的这个运动鞋， Ya kita pakai sepatu olahraga, sepatu 哎， kets. 走下去旷野一插下去，那个沙就全部进到我们鞋里面了。 Jadi ketika kita melewati padang gurun, baru 1 langkah tuh pasir masuk semua ke 所以我 sepatu. 们就要脱鞋走。 Jadi kita kan mesti copotin sepatu ya, kita telanjang kaki gitu. 啊，刚刚好中午呢，那个热天气的晒了那个沙呢，那个沙是热热的。 Dan pada saat siang hari, matahari sudah menyinari itu pasir yang panas ya. 所以当时候侧脚走的时候太热了，又跳起来。 Nah apalagi kita telanjang kaki ya, ketika jalan aduh kepanasan, kita kayak loncat-loncat. 所以每一个人走都是 Jadi 这样子的 setiap orang jalannya gitu ya. 啊，这样子走也不是啊， Karena jalan begitu juga salah. 穿鞋也不是啊， Pakai sepatu juga salah. 所以开始埋怨了。 Mulai deh sungut-sungutnya 我的 keluar. 心里面说这是什么鬼地方啊！ Dalam hati saya mulai ngomel, ini tempat apa ya? 圣灵马上提醒我， Roh Kudus mulai mengingatkan. 你读圣经的时候很会讲犹太人哦。 Kamu waktu baca Alkitab pinter banget deh ngomelin orang Yahudi. 今天你不是常住在这边， Kamu tuh nggak tinggal di sini loh. 你只是经过而已， Kamu tuh cuma lewat doang loh. 你就开始埋怨了。 Mulai ngomel ya. 哦，所以我就明白了。 Oh saya ngerti deh. 哦，当别人在讲什么东西的时候，不要这么快就定论了。 Ketika orang lain berkata sesuatu, jangan cepet bikin keputusan. 所以呢，从这个经历的里面，从这样抓住自己的权柄，抓住自己的聪明智慧，来放手让神来去做的时候呢，这是完全不一样的东西。 Melalui pengalaman ini, yaitu melalui tongkat yang kita pegang, kemampuan, bakat dan sebagainya, kemudian disuruh lempar, lepaskan bagi Tuhan, itu adalah hal yang berbeda. 所 Ya. 以这一条蛇呢，是第一步的学习。 Jadi ular ini adalah pelajaran pertama. 那这个蛇呢，它代表呢3大仇敌，必须要面对的3个仇敌。 Ular ini melambangkan 3 musuh yang harus kita hadapi. 就比如说，蛇可以预表说撒旦 Misalnya ular itu bisa mewakili setan. 哦，这个身体可以预表说这个是疾病。 Atau mungkin dalam tubuh itu boleh dikatakan itu penyakit. 世界预表说是水变血。 Jadi kalau misalnya dunia itu ketika air menjadi darah. 那这什么意思呢？ Apa maksudnya? 就好像今天， Misalnya hari ini. 我不是说生病不要看医生啊， Saya nggak bilang sakit jangan ke dokter ya. 你不要说 Pastor Alan 讲生病不要去看医生的啊， Saudara jangan berkesimpulan tuh Pastor Alan bilang kalau sakit nggak usah ke dokter. 我没有这样子讲啊。 Saya nggak bilang gitu ya. 你们的主任牧师这个 Dr. Yanto 是医生来的 Karena gembala saudara Dr. Yanto tuh dokter loh. 啊。我的意思是说， Maksud saya, 讲到其中一个危机，就是当你在面对一个困难的时候，你是想到就是说想到人怎么帮我，谁能够帮我，或者是你马上想到我要依靠神。
Berbicara mengenai krisis, misalnya penyakit, sesuatu yang kita hadapi, kita itu jadi berpikir, saya bisa ngandelin siapa ya? Saya bisa cari siapa ya? Maksudnya kok nggak kepikir tuh mengandalkan Tuhan dulu. 不管是属灵的，不管是身体的，不管是世界的，今天当我们面对第一个问题的时候，你的倾向是谁？ Tak peduli hal rohani, ataupun tubuh kita sakit, ataupun hal-hal duniawi. Yang penting tuh pada waktu kita menghadapi sesuatu, menghadapi kesulitan dan sebagainya, yang pertama-tama kita cari itu siapa? 弟兄姐妹，今天早上我要告诉你，无论在什么样的环境上，第一个要想到的就是爱你的上帝。 Saya mau beritahukan saudara, apapun yang saudara hadapi, pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah kita mengasihi Tuhan kita. 阿门。 Amen 你要想到爱你的上帝， Saudara harus ingat sama Tuhan yang sayang sama kita. 你的耶稣，我的耶稣为你我死在十字架上，还有什么东西他不能够为我们做？ Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus saya dan saudara sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Apalagi sih yang dia nggak kasih buat 不 kita. 管你面对身体上的需要，不管你面对在经济的问题，不管你面对到家庭的问题，当你如果把你手上的那个杖放下的时候，让它变蛇的时候，上帝就会彰显那个神迹。 Tak peduli masalah tubuhmu sakit penyakit atau masalah keuangan atau masalah keluarga, ketika kita mau berserah melempar tongkat itu, maksudnya berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat terjadi. 阿门。 Amin. 那第二个我们要学习的就是违背自己的指令。 Yang kedua yang kita harus pelajari adalah 违背自己的指令。 maksudnya tidak mengikuti intuisi sendiri. OK， 很多时候神的呼召呢， Seringkali panggilan Tuhan 不是你爽他才呼召你， bukan pada waktu apa namanya kita seneng terus dia panggil, 你会他才呼召你。 atau pada waktu kita udah bisa baru dipanggil. 他呼召你呢，通常就是违背你的自己的这个感觉的。 Panggilan dia seringkali itu berlawanan dengan intuisi kita sendiri. 很多时候神呼召一个人呢，不是等他学会了他才呼召他， Seringkali Tuhan panggil seseorang bukan pada saat dia udah bisa, udah belajar, udah bisa baru dipanggil. 因为通常呢，会的人呢都是神。 Karena kadang-kadang orang yang bisa dia akan merasa dirinya itu Tuhan. 我有钱，我就是神； Saya punya uang, sayalah Tuhan. 我比你聪明，我就是你的神。 Saya lebih pintar darimu, maka saya adalah Tuhanmu. 有没有啊？ Gitu nggak sih? 当你会的时候，你会不会祷告神呢、 Ketika saudara bisa, saudara cari Tuhan nggak? Berdoa nggak? 当你没有需要的时候，你会祷告神吗？ Ketika saudara lagi tidak ada kebutuhan, saudara cari Tuhan nggak? Doa 你不 nggak? 信我讲这句话， Saudara mungkin nggak percaya saya ngomong 你就 seperti 看 ini. 看你们教会的祷告会， Tapi coba saudara lihat persekutuan doa saudara. 看看有多少人出席。 Lihat deh berapa orang yang hadir. 我告诉你，全世界的教会的祷告会， Saya beritahukan saudara persekutuan doa di di gereja seluruh dunia 就是小猫两三只。 cuma beberapa orang saja yang hadir. 祷告会最中心的群体 Dan orang-orang yang paling setia dalam doa 就是妇女， itu ibu-ibu. 你不会看到很多弟兄的， Gak akan saudara lihat banyak 很多弟 bapak-bapak. 兄说我要去赚钱。 Karena banyak bapak-bapak yang bilang saya mau cari nafkah. 哦，我没有赚钱，我的家庭怎么生活？ Kalau saya nggak cari nafkah, bagaimana keluarga saya? 所以你会看到祷告会都是妇女的。 Jadi saudara bisa lihat tuh persekutuan doa banyak ibu-ibu. 那妇女有不同的妇女， Dan ibu-ibu pun banyak kategorinya ya. 能祷告来祷告的妇女都是什么呢？为丈夫祷告，为太太，为孩子祷告，为家祷告，为身体祷告，就是这样子很多妇女。 Nah ada banyak ibu-ibu yang kalau datang persekutuan doa dia berdoa buat suaminya, berdoa buat anaknya, buat rumah tangganya, ya gitulah. 所以简单的说，很多时候我们觉得我们很厉害的时候，我们都不祷告的。 Jadi dengan kata lain ada banyak kala ketika kita merasa kita hebat, kita tuh nggak perlu doa. 所以很多时候，什么时候我们会来到祷告呢？ Lalu kapan kita datang ke dalam doa?
生命面对问题的时候， Itu ketika hidup kita menghadapi masalah. 我认识一个姐妹， Saya kenal seorang saudari. 以前叫她来祷告， Dulu ajak dia untuk berdoa. 哦，她说我很忙， Dia bilang saya sibuk. 忙什么？ Sibuk apa? 忙顾儿子， Sibuk jaga anak. 顾完儿子， Habis jaga anak, 顾孙， jaga cucu. 顾完孙， Habis jaga cucu, 顾干那孙， ja- 这是孙子的孙子了， cucunya 孙子来 cucu. 着啊，在忙什么？ Jadi setelah itu 啊，忙进棺材 ya udah sibuk masuk ke kubur. 啊，只要怕死了，等一下有没有棺材，有没有坟地啊？ Nanti kalau misalnya sudah mati apakah dapat 啊，有一天他 peti 就 atau 跟 dapat 几个 tanah. 几个姐妹出去走走， Suatu hari dia pergi jalan-jalan dengan 啊，有 beberapa saudari. 有一两个姐妹说，哎，我要去做 medical check up， Ya ada beberapa saudari bilang saya mau medical check up. 那也揪她一起去 Terus ajak dia juga. 啊。她说啊，反正没有事情做，也跟他们一起去。 Jadi dia pikir toh nggak ngapa-ngapain, ya 哦， udah 所 deh 以 ikut. 那几个姐妹就开始做 medical check up。 Ya udah beberapa saudari itu sama-sama melakukan medical check up. 那 check up 出来的过后， Selesai check up, 哦，就是 high tea 了啦 high tea. ，high tea 了，吃东西了 Makan. 啊。通常 check up 的时候不可以吃东西吗 Karena biasanya kan mau check up nggak makan ya puasa dulu ya. ？check up 完的时候就全部是大吃了咯。 Nah, selesai check up kan terus makan-makan, 啊， makan 所以 besar. 成绩出来过后， Nah, mulai nih rapotnya keluar. 晴天霹雳。 Mulai kayak dapat teror gitu. 那这个姐妹本来不是去 check up 的，跟朋友去 check up，check up 完过后出来成绩的时候，发现她有癌症。 Sebenarnya dia nggak kepengen check up, tapi karena ngikut teman-teman akhirnya dia check up dan di raportnya itu muncul kanker. 感谢主，她是第3期。 Puji Tuhan dia masih tahap 3. 很多人 check up，你知道为什么会 check up 出来都是末期的吗？ Ada banyak orang yang check up, tahukah saudara kenapa sekali check up munculnya sudah di tahap akhir? 因为通常都不去 check up 的。 Karena biasanya nggak check up. 啊，身体 spare part 有一点点问题，哎呀，这样才去 check up。 Jadi kalau merasa spare part di badan udah mulai bermasalah, baru check up. check up 出来的时候，成绩第4期的癌症。 Akhirnya hasil check up keluar sudah kanker tahap ketiga. 那这个姐妹是发现到第3期， Jadi saudari ini dia mendapati bahwa kankernya masuk tahap ketiga. 怎么办？ Gimana? 怎么办？ Gimana tuh? 她就在想， Dia mulai memikirkan 如果癌症 kalau kanker, 严重的话， kalau parah 会死。 akan mati. 死后，如果死了过后， Setelah mati, setelah meninggal, 我的丈夫怎么办？ suami saya gimana? 如果我死了过后， Kalau saya meninggal, 我有4个儿子，我儿子怎么办？ saya punya 4 anak. Anak saya gimana? 那我死了过后 Kalau saya sudah meninggal, 怎么办？ gimana? 我死了后 Saya meninggal, 怎么办？ gimana? 越想 Makin 越 dipikirin, 怕， makin 越 takut, 想 makin 越 dipikirin, 怕， makin takut. 感觉好像世界末日了， Seakan-akan dunia sudah kiamat. 就开始什么呢？ Mulai 他才想到谁呢？ dia baru ingat siapa? 他信主信很多年了哦， Dia udah percaya Tuhan nih, 信 udah 了 lama 20 nih. 年哦。 Sudah 20 tahun nih. 哦，以前讲他很忙很忙很忙哦， Dulu bilangnya dia sibuk 哦， banget. 每天跟耶稣讲我不得空，我不得空，我不得空哦。 Tiap hari ngomongnya sama Tuhan Yesus, sorry saya nggak ada waktu, nggak ada waktu. 哦，知道那一天， Setelah hari itu, 耶稣就唱歌给他听了。 Tuhan Yesus nyanyi buat dia. 我终于等到你了， Akhirnya ku dapatkan akhir penantianku padamu. 哦，终于等到你了。 Akhirnya aku bisa menantikanmu. Sudah maksudnya penantianku berakhir gitu. 早上、 Pagi, 下午、 sore, 晚上， malam, 天天哭在耶稣的面前。 tiap hari menangis di hadapan 耶 Tuhan 稣啊， Yesus. 救我！耶稣啊，医治我啊！耶稣啊，救我啊！就是天天早上、中午、晚上。 Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya pagi, sore, malam setiap hari. 你知道有时候耶稣做神也是很难做的呢， Saudara tahu kadang-kadang Tuhan Yesus ya, jadi Tuhan juga susah ya. 给你生活好一点，
dikasih hidup enak, 然后你每天去旅行， tapi tiap hari saudara tamasya 等下这 keliling-keliling. 边旅行，那边旅行，那边旅行，那边吃风，那边吃风。 Ntar ke sini, besok ke sana gitu, makan-makan di sini, ke sana. 对不对？ Betul? 所以呢，他祷告，他去经历神， Jadi ketika dia doa, dia baru alami Tuhan. 神医治了他， Tuhan sembuhkan dia. 他开始的为神火热。 Dia mulai semangat untuk Tuhan. 弟兄姐妹，很多时候上帝的呼召在你的生命呢，是你意想不到的。 Saudara-saudara, seringkali panggilan Tuhan dalam hidupmu itu mungkin di luar dari nalar, di luar 包 pemikiranmu. 括一些事情发生在你的身上，它绝对不是偶然的事情。 Termasuk segala hal yang terjadi dalam hidupmu itu pasti bukan kebetulan. 因为他要呼召你，他要让你经历到你所信的神是一个怎么样的神。 Karena ketika dia memanggilmu, dia ingin kau mengalami Tuhan yang kau percaya itu Tuhan seperti apa. 所以你知道，当神叫摩西把那个杖丢下去的时候，那个杖就变成蛇了。 Jadi saudara tahu ketika Tuhan meminta Musa melempar tongkatnya, tongkatnya tiba-tiba jadi ular. 然后上帝就叫摩西说：“你抓住那个蛇的尾巴。” Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk menangkap, memegang ekor dari ular itu. 哎，如果你会抓蛇的人， Kalau saudara orang yang ngerti nangkep ular, 绝对不会从尾巴抓的。 pasti nggak akan nangkepnya dari ekor. 我们古人有一句话说：“打蛇要打什么？7寸。” Ada pepatah kuno yang mengatakan kalau memukul ular itu harus memukul 7 inci. 呀， 7意思 inci. 说打头啊。 Maksudnya pukulnya di kepala. 啊，要抓的话 Kalau nangkep, 也要抓头啊。 tangkepnya 哎 kepala. 抓头的话呢，那个头那个牙那个毒素呢，那个牙齿就不会咬你了嘛。 Karena kalau udah tangkep kepala kan jadi bisanya itu maksudnya taringnya yang mungkin 那如果你 mengandung 抓 bisa kan 尾 nggak 巴 nangkep. 的话， Tapi kalau yang saudara tangkep 那 ekor, 个头还会这样子的啊。 itu kan kepalanya masih gini ya. 你不会抓蛇的人，你就这样子这样子，你就吓死你了啊！ Jadi bagi saudara yang nggak ngerti nangkep ular kepalanya naik begitu kan saudara takut dong. 所以我要告诉你，上帝的呼召是要冒险的，弟兄姐妹。 Jadi saya mau beritahukan saudara panggilan Tuhan itu mengandung resiko. 上帝如果要使用你的时候，你需要冒险的， Kalau Tuhan mau pakai saudara, saudara perlu mengambil 不 resiko. 是路铺好好了我才这样子走上去，没有的。 Bukan jalan yang sudah rata, udah bagus, saudara tinggal jalanin. Enggak 所以 loh. 从这个经历，上帝叫摩西抓他的尾巴， Jadi melalui pengalaman ini, Tuhan minta Musa pegang ekornya. 那个杖变蛇的时候，摩西都吓到半死了啊， Dari tongkat jadi ular aja Musa udah kaget. 还要抓蛇啊！ Ini sekarang disuruh pegang. 弟兄姐妹，当我们看到我们的环境的时候，很多时候我们说怎么办呢、 Ketika kita melihat situasi kita bisa teriak, aduh gimana ini? 然后上帝说去， Terus pakai acara Tuhan bilang pergi. 我就知道去不是找死啊， Waduh, ini kalau pergi bukan cari mati. 就好像彼得 Sama seperti Petrus. 他们在船上， Mereka di kapal. 突然间大风雨， Tiba-tiba ada badai gelombang. 彼得他们就开始了呼求神救我，神救我。 Mulai mereka teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. 耶稣就走向这个门徒他们， Saat itu Tuhan Yesus berjalan menghampiri mereka. 告诉门徒说来， Lalu bilang, sini. 彼得想都没有想啊， Petrus nggak sempat mikir lagi nih. 就马上跨出那个船门，走在那个水上面了。 Langsung melangkah keluar dari perahunya dan berjalan di atas 谁一 air. 个人笑彼得啊？ 11 orang menertawakan Petrus. 讲彼得的魔在戏啊！ Bilang sama Petrus, nggak tahu mati nih 哎， orang. 这个是在大风浪啊！ Ini lagi badai gelombang besar loh. 你是谁呀、 Kamu itu siapa? 你竟然走出船上啊！ Kok bisa-bisanya melompat keluar dari perahu? 虽然彼得他看环境的时候，他就沉下去， Walaupun pada akhirnya ketika Petrus mulai melihat situasi dia akhirnya tenggelam. 可是你看到吗？彼得说：“耶稣救我！” Tapi saudara bisa lihat ketika pertama-tama Petrus berkata, 耶 Tuhan 稣 tolong. 马上伸手把他拉起来啊！ Tuhan Yesus langsung mengelurkan tangannya dan menarik 弟 dia 兄姐 keluar. 妹，今天你可以笑，很多时候人凭着信心过生活。
Saudara mungkin saat ini bisa ketawa melihat orang yang menjalani hidupnya mengandalkan 可 iman. 是你绝对没有经历过像彼得经历这样子的神迹。 Tapi pasti saudara belum mengalami mujizat yang seperti dialami Petrus. 所以，如果今天你要看到你的杖要变成神迹的这个大能，你需要冒险。 Jadi ketika saudara mau melihat tongkat saudara jadi ular, mujizat seperti itu saudara harus berani ngambil 不是 resiko. 等我的儿子长大了，等我的孙长大了，等我赚到钱的时候，我才侍奉神。 Bukan tunggu suami saya sudah mendapatkan maksudnya sudah bisnis sukses, anak sudah sukses, sudah besar, baru kita mulai melayani. 弟兄姐妹，2026年你们教会的使命是大使命之年，去使万民做主的门徒。 Saudara, tahun 2026 tema kita adalah maksudnya amanat agung ya, tahun amanat agung kita diminta untuk pergi mengabarkan Injil, pergi untuk memuridkan bangsa-bangsa. 你去了吗？ Saudara udah pergi belum? 还是这边坐住平安的后？ Atau masih duduk diam di sini yang penting aman? 弟兄姐妹，不是等你学会了，不是等你懂了你才去。 Saudara-saudari, bukan tunggu kita udah bisa, bukan tunggu kita udah pinter baru pergi. 你要冒险， Saudara mesti berani ngambil resiko. 学习抓蛇的尾巴。 Belajar pegang ekor ular. 我这30年都是在抓蛇的尾巴， Sepanjang 30 tahun ini saya selalu pegang ekor ular. 抓猫的尾巴， Pegang ekor kucing. 抓狗的尾巴， Pegang ekor anjing. 都被咬被咬， Ya dicakar, ya digigit. 可是没有死啊， Tapi gak mati loh. 阿门。 Amin. 所以今天早上可以站在这边了， Sebab itu pagi ini masih bisa berdiri di hadapan saudara. 阿门。 Amin. 最后， Terakhir. 在这一个经历的里头， Dalam pengalaman ini, 在整个的呼召的里面， di dalam panggilan itu, 上帝要你成长。 Tuhan mau saudara bertumbuh. 我讲了再讲，讲了再讲， Saya terus katakan, 信耶稣不是等上天堂。 percaya Tuhan bukan cuma nunggu nanti naik surga. 哦，很多人觉得我信了耶稣，我就是为什么信耶稣？因为不要下地狱。 Ada banyak orang merasa, maksudnya kalau ditanya kenapa percaya Tuhan, ya supaya nggak masuk neraka. 弟兄姐妹，你信耶稣不是上天堂而已啊！ Saudara-saudari, kita percaya Tuhan Yesus bukan hanya untuk ke surga saja. 上天堂，如果你在地上没有学习，你上天堂你会很闷呐、 Kalau saudara tidak belajar, di surga nanti saudara bosen loh. 你知道在天堂是24小时敬拜神的吗？ Saudara tahu nggak sih di surga itu tugasnya 24 jam kita memuji 坐在 menyembah 这里 Tuhan. 30分钟敬拜神，你都讲哇，这个今天这个杯位太长气了啦。 Saudara duduk di sini, pujian penyembahan 30 menit aja saudara merasa ini praise and worship-nya lama banget ya. 啊，这个把神人今天讲到这样长啊！ Ini mungkin bilang Pastor Ellen nih khotbahnya lama bener 你 ya. 知道我现在肚子饿了吗？ Tahu nggak sih kalau saya ini lapar? 哦，今天早上很早起来，要快来教会，我只是吃一点点早餐呐、 Pagi ini gara-gara buru-buru mau ke gereja tadi sarapan cuma sedikit. 哦，我现在几点了？10点半了，我要出去吃bak米了啊！ Sekarang udah jam berapa sih? Oh 10:30, saya mau keluar nih makan bakmi. 弟兄姐妹，我们来教会，我们信耶稣，不是上天堂。 Saudara-saudari, kita datang ke gereja, kita percaya Tuhan, tujuannya bukan hanya untuk naik ke 信 surga. 耶稣就是要让你成为合神心意的器皿。 Percaya kepada Tuhan supaya kita dibentuk, dijadikan alat bejana yang berkenan kepada 你 Tuhan. 以前很多东西做不到，上帝今天拣选你，就是要做他要你做的事情。 Dulu banyak hal saudara tidak bisa lakukan. Hari ini Tuhan memilih saudara supaya saudara bisa lakukan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Amin. Amin. 特别是一些人活了这么老，都还不懂得讲感谢啊！ Khususnya ada banyak orang-orang yang mungkin sampai sudah setua ini masih belum mengerti mengucap syukur. 上帝要教你，从现在开始，好的也感谢，不好的也感谢。 Tuhan mau ajarkan saudara dalam hal baik bersyukur, hal tidak baik pun bersyukur. 阿门。 Amin. 不管怎么样，
世界末日都感谢耶稣。 Tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan kiamat pun tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 所以摩西的今天我们要学习的第3点，就是摩西他的成长。 Jadi hal ketiga yang kita mau pelajari hari ini tentang Musa adalah yaitu dia mau belajar untuk bertumbuh. 成长透过什么呢？ Pertumbuhan tuh lewat apa? 破碎。 Yaitu hancur dulu. 你看过花盆要被造出来的时候， Saudara lihat kalau vas bunga ketika dia mau dibentuk, 它有很多的过程的。 itu ada prosesnya, banyak 要打 prosesnya. 碎，要踹，要怎么样，很多的过程。 Jadi harus dipecahkan, harus diremuk dan sebagainya. Ada proses yang panjang. 最后才能够造出一个漂亮的花盆。 Terakhir baru bisa dibentuk jadi sebuah vas yang cantik, yang 摩 indah. 西活到120岁， Musa hidupnya sampai 120 tahun. 所以今天在座的长辈们， Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 不要开口闭口哇老料。 jangan kalau berkata-kata tuh bilangnya udah tua. 我们中文来说，今天在座的长辈们，你们是壮年的时候。 Dalam bahasa Mandarin, saudara-saudara, yang usia saudara adalah usia kuat, masa-masa kuat. 有青少年， Jadi ada muda, 有少年， ada maksudnya ada teenager gitu Yo, ya, ada muda, 成人。 ada dewasa 有壮年人。 dan ada masa kuat. 你们现在是壮年人， Dan saudara adalah memasuki masa-masa kuat. 65岁以上的就是进入壮年的时代。 Usia 65 ke atas itu masuk masa kuat. 比如说，今天你看一棵树， Misalnya nih, saudara lihat sebatang pohon. 你觉得一棵树10年的比较壮呢，还是100年的比较壮？ Menurut saudara, pohon yang usia 10 tahun sama yang 100 tahun lebih kuat mana? 哪里的比较壮？ Mana lebih kuat? 啊，10年的还是100年的？ Yang 10 tahun apa yang 100? 100年的， 100 tahun. 吃猫山王都要吃50年以上的树啊！ Bahkan makan musang king aja harus makan dari pohon yang usia 50 tahun ke atas. 你们去马来西亚吃猫山王，你懂得选猫山王吗？ Saudara-saudara ke Malaysia makan musang king, ngerti nggak 如果你 milihnya? 讲啊，我要这个猫山王，我告诉你，那个卖榴莲的砍你的头了。 Kalau saudara bilang, oh saya mau makan musang king yang seperti ini. Wah, saudara sudah 如 dibohongin. 果 Pak. 你是行家， Kalau saudara profesional, 你去到那个榴莲汤、榴莲档， sampai ke tukang jual durian itu, 你问他这个榴莲多少年了，这个树多少年了？ saudara nanya, nih pohon duriannya udah berapa tahun? 哇，他讲行家， Nah, dia pasti akan bilang, 他 wah 讲 ini 这个懂得吃 profesional. 榴莲的。 Ini ngerti nih makan durian. 哦，这个人不是吃榴莲糕的 Ini bukan yang makan dodol durian doang. 啊，这个是吃榴莲的。 Ini yang benar-benar ngerti makan 所以弟兄 durian. 姐妹，我要告诉你，凡是65岁以上的，你就是进入壮年的时候。 Jadi saya mau beritahukan saudara ya, yang 65 tahun ke atas masuk masa kuat. 阿门。 Amin. 摩西的120年， Musa 120 tahun. 第一个的40年的考验，第二个的40年的考验，第三个40年的考验。 Ujian di 40 tahun pertama, kemudian 40 tahun kedua dan 40 tahun terakhir. 让他一生的里面成长。 Membuat seumur hidupnya itu ada pertumbuhan. 所以弟兄姐妹，你的成功 Jadi saudara-saudari, kesuksesan 不 saudara 是今天你有多少， bukan terletak pada hari ini punya berapa. 你的成功， Suksesmu 你的卓越， achievement ya, 是你 penghasilanmu 里面被历练了多少。 itu melihat pada sudah seberapa banyak kita dilatih di dalam diri kita. 阿门。 Amin. 所以我盼望今天早上 Jadi pagi ini saya berharap 透过这3点， melalui 3 hal ini 我们来学习， kita belajar 让我们成为一个合神心意的人， mau menjadi orang-orang yang berkenan di hati 让 Tuhan. 你的一生 Supaya hidupmu 不是依靠你眼睛看到的东西， tidak mengandalkan apa yang cuma bisa dilihat depan mata. 你的卓越， Keberhasilanmu, 你的成功， suksesmu 是你依靠了上帝有多少。 itu bergantung pada seberapa banyak engkau 今 mengandalkan 天你要 Tuhan. 看到你能够成为一个合神心意的人， Maka saudara akan melihat pada hari ini saudara sebagai orang yang berkenan 无 di 论你的 hatinya. 身心灵，
baik tubuh, jiwa, dan rohmu, 你要多依靠神， andalkan Tuhan. 把你所谓手上的所谓的这一个金钱能力跟或者是知识或者是你的经验，把它放下吧。 Jadi letakkan semua tongkat yang ada di tanganmu, baik itu keuangan, pengalaman, bakat, talenta, semuanya itu letakkan di hadapan Tuhan. 让你的那个杖变成蛇， Biar tongkatmu itu jadi ular, 充满上帝的荣耀。 penuh kemuliaan Tuhan. 阿门。 Amin. 愿神祝福你们今天早 Tuhan 上。 berkati saudara 阿 semua. 门。把 Amin. 时间交给主席。 哈利路亚 ，Shalom。呀，谢谢阿兰牧师来到我们华语堂分享今天。Ya, terima kasih buat Pastor Alan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu diberkati dengan apa yang barusan dibagikan firman Tuhan. Haleluya. Ya, juga terima kasih buat Bu Agustina yang telah menerjemahkannya firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Minggu depan tanggal 21 Juni ya, minggu depan 21 Juni kita di sini akan ada beberapa acara ya. Yang pertama adalah minggu depan 21 Juni kita akan merayakan ini menara doa minggu ketiga ya, udah ditampilin gak apa-apa. Ya. Itu kita ada menara doa bersama-sama, tapi jam 2 ya. Jam 2 kita akan masuk menara bersama-sama. Sebelum itu setelah ibadah kita akan makan bersama, kemudian kita masuk menara bersama-sama. Nah, untuk minggu depan Bapak Ibu, juga kita akan merayakan apa? Hari apa? Bacang. Nah, bacang. Nah, bacang kita juga ada satu lagi nih. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu? Hari Bapak ya. Nah, jadi dua perayaan ini kita gabung jadi satu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu yang di samping kursinya kosong masih lihat samping kursinya kosong nggak? Ada yang kosong nggak? Ada. Nah, kalau ada yang kosong, karena bacangnya kan kita harus pesen nih. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak sama-sama komitmen penuhi kursinya? Ngajak orang. Yuk kita ngajak orang datang sama-sama ibadah dulu. Puji, sembah Tuhan dan dengarkan firman-Nya. Ya, baru nanti akan ada acara, kita akan bagikan, ya, kita sambil mendoakan bagi yang udah bapak-bapak yang di sini karena hari Father's Day. Ya, sama nanti pulang kita akan bagikan bacang. Kita akan makan bacang bersama. Oke? Ya, jadi Bapak Ibu itu kan banyak tuh yang kosong tuh. Ya, yang kosong ajak teman-temannya. Ajak teman-teman, mari kita sama-sama. Tadi udah dikasih tahu ya, firman Tuhan udah disampaikan. Mari kita terus memberitakan firman, supaya lebih banyak lagi orang mengenal akan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang udah mendaftar audisi paduan suara, ya paduan suara, bagi yang sudah mendaftar paduan suara akan dilakukan audisi pada hari ini pada jam berapa? 12.30 di ruangan Sekolah Minggu Mandarin. Ya, kita ada nanti tanggal bulan Agustus, akhir Agustus kita mau merayakan hari ulang tahun. Nah, kita mau bikin nih paduan suara dari teman-teman panitia dulu luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, mereka akan ada audisi hari ini. Bapak Ibu boleh ikut ya. Bagi yang mau daftar silakan, masih dibuka, kemudian ikut audisi. Yang daftar ada berapa orang Pak Marvel?
Oh, lebih dari 10. Nah, kesempatan mendaftar masih ada lagi kan? Nah, masih ada lagi ya. Jadi mau yang mau ikut silakan didaftar ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya yang telah melayani kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah utus hamba-Mu, Pastor Alan Low, bersama istrinya ke tempat ini, untuk membagikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami mohon pengurap Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Di mana-Mu hamba-Mu melangkah, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan selalu besertanya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Berkati di dalam setiap pekerjaan, usaha dan pelayanannya juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dilayani menjadi jemaat yang selalu setia dan militan di dalam Tuhan Yesus. Bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap pelayan-pelayanannya, berkati gereja yang digembalakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Agustina yang telah hari ini menerjemahkan di tempat ini. Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan. Diberkati di dalam setiap pekerjaannya maupun keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Suami dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Setiap pekerjaan apa yang dikerjakan selalu Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Tuhan buat semakin maju di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para jemaat-Mu yang saat ini datang. Jika ada yang sakit, kami percaya Tuhan telah menyembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan telah lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Saja kami akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu, kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Yen Yehowa 赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你延脸，赐你平安。领受从天父上帝吩咐的恩典，祝福。通过他的独生子主耶稣基督，与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有相信的人说：阿们。Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan.
Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. 在我里面的比世上一切还有能力，我不输这世界，我靠主耶稣的名。